Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang, kembali bersama saya Hafizah Munirah Maharap. Tumpuan berita. Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Satok, Datuk Ibrahim Baki menyifatkan kemenangannya dalam pilihan raya negeri ke-12 PRN12 Sarawak baru-baru ini merupakan kemenangan rakyat. Menurutnya, kemenangan bersama rakyat itu menjadi semangat buat dirinya untuk meneruskan legasi perjuangan bekas Adun Satok yang juga Ketua Menteri Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Abang Abdul Rahman Zuhadi Tun Datuk Abang Openg yang telah mentransformasikan kawasan Satok selama ini. Katanya lagi, beliau harus bekerja keras dan usaha bersepadu daripada rakyat, khususnya ahli-ahli Parti Persatuan Bumi Putera Bersatu PBB, Cawangan dan Ranting amat diperlukan untuk memakmurkan kawasan Satok. Beliau berkata demikian semasa berucap dalam majlis kesyukuran kemenangan PRN12 Sarawak Dun Satok pada Isnin. Pada PRN12 Sarawak lalu, Datuk Ibrahim telah berjaya memenangi kerusi Dewan Undangan Negeri Dun Satok dengan majoriti 6,033 undi, mengalahkan calon Parti Keadilan Rakyat PKR dan calon Parti Bumi Kenyalang PBK. Laporan berita seterusnya mengenai Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM Sarawak telah mengadakan rondaan dan pemantauan udara monsun Timur Laut di sekitar kawasan Sadong Jaya, Batang Lupar, Seri Aman dan Muara Tebas pada Selasa. Rondaan dan pemantauan udara ini adalah bertujuan kesiapsiagaan bomba dalam menghadapi sebarang kemungkinan operasi menyelamat ketika banjir berlaku kelak. Untuk selanjutnya, ikuti laporan wartawan Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS Fatin Syahirah Rosli yang mengikuti rondaan bersama JPBM Sarawak. Assalamualaikum dan salam Sarawakku sayang. Anda bersama saya Fatin Syahirah Rosli yang kini sedang menaiki pesawat M171 milik Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sarawak. Jadi pada hari ini saya berpeluang untuk turut serta dalam pemantauan udara ke beberapa lokasi hotspot banjir di sekitar kawasan Sadong Jaya, Batang Lupar, Seri Aman dan Muara Tebas. JPPM Negeri Sarawak telah mengenal pasti 349 lokasi berisiko banjir di seluruh negeri Sarawak. Pengarah JBPM Negeri Sarawak, Datuk Khairuddin Rahman sebelum ini berkata, dari segi sumber manusia, pihaknya bersiap sedia menggerakkan kira-kira 1,400 pegawai dan anggota termasuk 257 pegawai bomba bantuan PBB untuk menghadapi fenomena luruan monsun. Selain kawasan banjir, JBPM juga telah mengenal pasti kira-kira 77 lokasi berisiko tanah runtuh dan 97 jalan putus jika hujan lebat berterusan yang kebanyakan terletak di kawasan Seri Aman dan Sibu. Pemantauan udara mengambil masa kira-kira 2 jam ini menaiki pesawat M171 milik JBPM bertujuan untuk memastikan landing pond di setiap balai adalah dalam keadaan siap siaga tanpa adanya sebarang gangguan. Keadaan cuaca pada pagi ini dilaporkan agak baik dan rondaan kami sekarang berjalan dengan lancar. Setakat ini laporan saya bersama juri video Firdaus Macang melaporkan untuk Buletin UKAS. Kembali bersama rakan kita di studio. Salam UKAS. Sementara itu, ketika ditemui media, Datuk Khairuddin menjelaskan rondaan yang dilakukan pada hari ini juga bertujuan meninjau titik-titik baharu kawasan pendaratan pesawat. Katanya ini akan memudahkan juruterbang dan pesawat beroperasi ketika diperlukan dalam melaksanakan operasi menyelamat. Okey, rondaan ini kita lihat tadi beberapa lokasi di barat Sarawak lah, mana kawasan yang berpotensi untuk banjir, dan pada masa sama juga kita ambil poin-poin LP yang baru lah, landing point baru yang supaya mudah untuk juruterbang dan juga operasi pesawat kita sekiranya diperlukan di kawasan-kawasan ini. Pesawat MI171 milik JBPM berpangkalan di lapangan terbang Miri dan akan digunakan dalam operasi banjir di barat Sarawak sekiranya diperlukan. Pada rondaan melalui udara itu, turut serta beberapa agensi dan media antaranya Unit Keselamatan dan Penguatkuasaan Negeri UKPN, Radio Television Malaysia RTM, Unit Komunikasi Awam Sarawak UKAS, TV Sarawak TVS, Berita Harian dan The Star. Sementara itu, Datuk Khairuddin berkata fenomena hujan lebat dan angin kuat yang boleh menyebabkan banjir di Sarawak seperti ramalan Jabatan Meteorologi Malaysia telah bergerak ke laut dan ini suatu petanda yang positif kepada penduduk.
Kalau kita lihat dari segi fenomena yang berlaku lah, walaupun dalam ramalan Met Malaysia ni lah, tetapi kita masih lagi kata orang well blessed lah. Sarawak ni mana angin tipuan dan juga jangkaan hujan yang lebat telah bergerak. Dia walaupun dalam laporan awalnya menimbulkan kerisauan di kalangan kita lah, tapi eventually awan ni bergerak ke laut, dan ini merupakan satu petanda yang positif lah. Datuk Khairuddin turut mengingatkan komuniti Sarawak perlu mengambil langkah positif dalam membantu kerajaan menghadapi situasi banjir ini. Apa yang boleh dipelajari sini, kalau boleh komuniti Sarawak sendirilah mengambil langkah positif membantu kerajaan lah. Bukannya ini tanggungjawab kerja sebut bulat-bulatnya, tapi perlulah tanggungjawab bersama. Dan kita lihat apa berlaku di sebelah sana dan juga apa berlaku di Sarawak ni, kita mengharapkan komuniti itu sendirilah rasa bertanggungjawab, dan keduanya the ownership of this kesiapsiagaan. Sebab kalau agensi-agensi bersiap sedia, kalau masyarakat tidak peduli atau leka, kita juga akan mengambil kesan padanya lah. Tambah Datuk Khairuddin lagi, JBPM Sarawak dan agensi-agensi penyelamat sentiasa berada dalam keadaan bersiap siaga dalam menghadapi bencana banjir. Dalam hal itu, Datuk Khairuddin turut mengingatkan ibu bapa dan penjaga agar sentiasa mengawasi anak-anak mereka supaya tidak bermain air pada kejadian air pasang besar seperti yang berlaku di Debak baru-baru ini, bagi mengelak kejadian yang tidak diingini berlaku. Di Limbang, hujan lebat tanpa henti dan pertembungan air pasang besar pada Isnin telah mengakibatkan banjir kilat berlaku di beberapa kawasan, iaitu di Kampung Batu Bakarang, kawasan Bandar Limbang, Taman Sri Pati Ambon dan Taman Damai Limbang. Angkatan Pertahanan Awam Malaysia APM bersama dengan agensi-agensi lain iaitu Jabatan Kerja Raya JKR, Sarawak Energy Berhad SEB, Polis Diraja Malaysia PDRM, Majlis Daerah Limbang MDL dan pihak kontraktor telah memantau dan memastikan semua kawasan berada dalam keadaan selamat. Mereka turut membantu penduduk yang terjejas akibat banjir kilat dengan memindahkan barang mereka ke kawasan yang lebih tinggi. Dalam hal itu, ketangkasan beberapa agensi telah menyelesaikan kawasan kejadian tanah runtuh dengan membuat benteng sementara dan memotong dahan-dahan kayu yang menghalang lalu lintas bagi membolehkan orang ramai melalui jalan-jalan yang berisiko seperti sedia kala dan berhati-hati kerana masih ada pergerakan tanah. Dalam hal itu, pembersihan kawasan perparitan mendapati sampah sarap seperti mesin basuh, meja makan, tong sampah dan pelbagai jenis kotak sama ada kayu maupun kertas telah dibuang ke dalam longgang besar sehingga menyebabkan pembentung tersumbat, dan ini telah melambatkan proses pengaliran air keluar dengan lancar. Berikutnya, mengenai seramai 1,680 orang telah menerima suntikan vaksin dos penggala di Pusat Pemberian Vaksin PPV Summer Mall Shopping Complex pada Selasa. PPV tersebut menyediakan suntikan vaksin jenis Pfizer-BioNTech dan Sinovac yang diselaraskan Klinik Kota Raya dan Klinik Ceria Mesra. Program vaksinasi dos penggala ini telah bermula sejak 2 sehingga 30 Januari 2022 bermula jam 9 pagi hingga 4 petang secara janji temu. Pejabat Kesihatan Bahagian Samarahan turut menggalakkan individu yang ingin mendapatkan dos penggala untuk datang secara terus mulai jam 1 petang hingga 4 petang ke PPV berkenaan. Dalam hal itu, penerima vaksin ketika ditemui merakamkan penghargaan kepada Kerajaan Sarawak di atas inisiatif mengadakan program vaksinasi bagi mengekang penularan COVID-19. Perkembangan berikut mengenai jenazah Allahyarham Lance Corporal Awang Ahmad Fazlizan Awang Zamri yang meninggal dunia pada Isnin akibat kemalangan jalan raya di Melaka telah selamat sampai di Kuching malam Isnin. Allahyarham yang bertugas di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Seremban Negeri Sembilan telah terlibat dalam satu kemalangan bersama dua lagi sepupunya membabitkan kereta jenis Pro 2 Myvi. Kereta yang dipandu mangsa telah merempuh besi penghadang jalan di sebelah kanan lebuh raya ketika dalam perjalanan dari Ayer Keroh menghala ke Senawang.
Allahyarham disahkan maut di lokasi kemalangan susulan mengalami kecederaan parah di bahagian dada, manakala seorang lagi penumpang berusia 30 tahun yang merupakan anggota tentera cedera ringan di kepala dan leher serta seorang lagi berusia 20 tahun cedera di kaki dengan kedua-duanya dirawat di Zon Kuning Hospital Rembau. Jenazah telah dibawa ke kampung halaman keluarganya di Pusak Betong bagi urusan pengkebumian. Selanjutnya, operasi mencari Saiful Arsyad dari Bukit Kinyau yang terjatuh dari bot berakhir setelah mayat mangsa ditemui berhampiran tepat kejadian kira-kira jam 10 pagi oleh penduduk kampung pada Selasa. Mangsa berusia 36 tahun yang merupakan anak keempat dipercayai terjatuh setelah bot yang dinaiki melanggar tiang jeti di Kem Long Pond pada jam 8 malam ketika hujan lebat. Abang kepada mangsa telah membuat laporan di Balai Polis Tanjung Manis mengenai kejadian tersebut dan operasi mencari terus dilancarkan. Usaha mencari seawal jam 5.30 pagi turut disertai bomba dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Tanjung Manis bersama penduduk kampung Bukit Kinyau yang menggunakan bot masing-masing. Mayat mangsa telah dibawa ke Terminal Tanjung Manis untuk dikenal pasti dan seterusnya dibawa ke Hospital Sarike untuk proses selanjutnya. Dalam pada itu, Ahli Parlimen Tanjung Manis Insinyur Yusof Abdul Wahab yang turut hadir mengucapkan takziah kepada keluarga mangsa. Sekian edisi malam bersama saya Hafizah Munirah dan kru penerbitan. Berita lebih lanjut boleh didapati di semua platform media sosial UKAS termasuk portal ukas.sarawak.gov.my dan UKAS Channel di YouTube. Salam UKAS.